Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung balik perbincangan kita pendidikan Islam insya-Allah. Okey. Jadi kita akan tengok surah Asy-Syams terlebih dahulu. Ni ustaz buka dekat quran.com. Ada kita boleh cari dan dia terus ada tulis maksud dia dekat tepi ni, dan kita boleh tukarlah maksud dia. Kita nak maksud dia daripada segi translation dia English ke, nak tukar dengan yang lain pun boleh. Sekejap ustaz try tukar. Okey, baik. Jadinya yang ni ustaz dah tukar, kita boleh tengok dalam bahasa Melayu pun ada ni. Okey, jadi cuba kita baca bersama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Jadinya masih ingat lagi tak apa makna surah Asy-Syams? Surah Asy-Syams maksudnya surah yang menceritakan tentang kejadian ciptaan-ciptaan Allah, yang mana Syams tu maksudnya matahari. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga cahayanya. Okey, jadi hari ini kita akan masuk topik yang baru, iaitu cerita tentang syirik. Jauhi syirik. Okey. Apa dia syirik ni? Syirik ni adalah apabila syirik ialah ni perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya apa-apa yang disekutukan Allah dengannya, maka yang tu bermaksud seorang tu telah berbuat syirik. Jadi boleh berlaku dengan perkataan dia. Contoh dia kata, Tuhan bukan satu. Yang tu dah syirik. Ataupun dari segi perbuatan dia. Contohnya dia pergi sembah berhala. Ataupun daripada segi iktikad dia. Dia tak sebut, dia tak buat. Tapi kepercayaan dia, dia kata Tuhan itu ada kuasa yang lain selain daripada Allah. Yang boleh menurunkan hujan, yang boleh memberi penyakit, yang boleh menyembuhkan penyakit. Dia percaya macam tu, maka yang tu pun dimasuk dalam syirik. Dan apa dia hukum syirik? Haram. Haram. Syirik ni satu dosa yang amat besar, yang mana Allah tak ampunkan dosa dia. Dosa yang lain Allah kalau nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Tapi dosa syirik Allah tak ampunkan langsung. Dan syirik ni terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Jadi cuba kita tengok sikit apa yang dia punya cerita kat sini. Dia cerita pasal ada memakai azimat. Tahu azimat? Azimat ada tahu? Azimat apa? Kejap. Okey, ni contoh azimat-azimat yang ada ni. Kadang-kadang orang percaya bila dia simpan benda ni dekat rumah ke, boleh tak ada
kebakaran berlaku macam ni. Dia kata khatamun nubuwah ni yang ni. Yang ni dia kata kalau simpan dekat rumah, pencuri tak masuk, rumah tak terbakar. Tak boleh. Yang menjadikan pencuri tak masuk rumah, yang menjadikan rumah tak terbakar, yang melindungi kita daripada segala mudarat, cuma Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya azimat-azimat ni. Okey. Contoh lain, ni antara jenis-jenis azimat yang lain yang boleh mensyirikkan orang. Ni kejap, Ustaz Alif kejap. Ni antaranya contoh. Ini tak boleh ni. Entah apa benda dia tulis al-firaq ni. Apa benda entah dia tulis dengan tak ada maksud, dengan pelik-pelik je, alif ain lam alif ni. Jadi perkara ini adalah syirik. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam, okey? Kemudian antara benda yang lain, okey. Jadinya apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang perkara ni? Ni Allah sebut fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua tahu bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi syirik ni maksudnya apabila menjadikan Allah tu ada sekutu, mempercayai ada kuasa lain selain Allah, dan contohnya percaya pada berhala, dia percaya pada tangkal azimat, percaya bahawa ada orang ni, percaya pada bomoh. Ni contohnya. Okey. Apa dia syirik jali? Ni baca sikit. Syirik jali adalah syirik besar. Paling mudah kita sebut syirik jali ni adalah syirik besar, iaitu mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan selain daripada Allah, ataupun menyembah selain Allah yang Maha Esa. Jadi syirik jali ni dikenali sebagai syirik besar. Contohnya apa? Yang jelas lah. Sembah berhala, sembah matahari, sembah bulan, atau sembah lain-lain. Contohnya menyembah Nabi. Ada orang cuba sembah Nabi Muhammad, ataupun sembah Nabi Isa. Macam orang Kristian, sebagai orang Kristian yang mempercayai Jesus sebagai Tuhan. Itu pada Islam, ianya termasuk dalam perkara syirik. Tak boleh mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali apa dia? Yang pertama, rosak akidahnya. Akidah ni maksudnya kepercayaan. Kepercayaan dia rosak lah. Sepatutnya dia percaya cuma ada Tuhan yang satu, tapi dia percaya dengan benda lain. Maka rosak akidah dia. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Maksudnya dia dah tak percaya, dia dah tak mencari Allah, tapi cuba cari benda-benda lain selain daripada Allah untuk memohon pertolongan. Pergi jumpa kubur lah, minta dekat kubur. Tolong kubur, tolong sembuhkan penyakit aku, penyakit anak aku, tolong bagi aku kaya. Padahal perkara pergantungan tu, kita mengharap cuma pada Allah. Ni dia mengharap pada kubur lah, bagi aku nombor ekor dan sebagainya. Kemudian berdosa besar dan dimurkai Allah. Yang ni. Yang seterusnya, akibat orang yang melakukan syirik jali ni adalah berdosa besar dan Allah murka kepadanya, Allah marah pada dia. Dan yang terakhir, dosanya tak akan diampunkan dan kekal dalam api neraka. Dosanya cuma boleh diampunkan apabila dia bertaubat. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan dan kemudian dia kembali pada Allah, dia sembah Allah sahaja. Dan dia menjanji, dia mencuba sejaya upaya untuk tidak melakukan lagi perkara tersebut. Yang tu barulah dikira diampunkan dosa. Kalau dia tak pernah bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan kekal dalam api neraka. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah syirik khafi. Syirik khafi ni syirik kecil, tapi dia masih juga syirik. Jadi macam mana berlaku syirik khafi ni? Ialah apabila dia tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika ibadat. Maksudnya dia beribadah tu bukan kerana Allah. Dia ibadah tu kerana manusia. Nakkan pujian manusia, nakkan bayaran. Dia buat tu supaya orang tengok, oh aku semayang. Tapi sebenarnya di belakang, manusia, orang tak nampak. Dia tak solat pun dekat rumah. Dia solat bila kat masjid je. Pergi masjid, dia semayang lah. Bila kat rumah rupanya dia tak solat. Yang tu juga termasuk dalam syirik. Dia menunjuk-nunjuk pada manusia. Ibadat dia
dan juga dia mengharapkan pujian. Itu antara syirik khafi. Jadi perkara yang membawa seseorang pada syirik khafi apa dia? Riak. Nak menunjuk-nunjuk melakukan satu ibadah tu. Sedangkan ibadah tu macam contoh solat sepatutnya dilakukan kerana Allah semata-mata. Tapi dia solat ni supaya apa? Orang puji dia sebab suara dia merdu. Jadi dia selalu nak jadi imam lah. Rupanya dia suka jadi imam tu bukannya sebab apa? Sebab nak orang puji suara dia merdu. Ataupun dia azan. Dia suka azan, nak orang puji suara dia merdu. Ataupun sebab dia mengharapkan bayaran. Patutnya dia buat tu kerana Allah tapi dia mengharapkan bayaran. Kalau orang tak bayar, dia tak nak jadi imam dah. Perkara macam ni berlaku. Jadi apa yang jadi kalau orang yang mengamalkan syirik khafi? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Dia buat apa-apa, segala amal ibadah dia tu yang dia penat-penat ni, buat solat, puasa apa semua, tapi kalau dia buat kerana mengharapkan pujian manusia, nakkan balasan daripada manusia, maka hapus segala pahala dia. Yang kedua, dia sukar menerima pandangan orang lain. Dia tak nak dengar apa orang lain cakap, menimbulkan permusuhan, masyarakat benci dia, dan yang terakhir mudah berputus asa. Jadi ada dua syirik apa dia tadi? Syirik jali dan juga syirik khafi. Okey, jadinya syirik ni terbagi pada dua, syirik jali dan juga syirik khafi. Kena ingat apa maksud dia lah. Dan kemudian insya-Allah lepas ni Ustaz akan bagi latihan sikit daripada segi online ni, quizzes. Dan kemudian sila jawab lah. Okey. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Cukup setakat ni insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.